Assalamualaikum and hello all, welcome back. In this video we're going to continue with our lesson using the close-up book for Form 3. So in this video we're going to look at lesson 8, writing, page 14 and 15. Okay, kita akan sambung dengan pelajaran kita menggunakan close-up book, buku close-up untuk Form 3, muka surat 14 dan 15. Pelajaran kali ini adalah writing, penulisan. So this is page 14 and 15, writing. It consists of 7 questions, A, B, C, D, E, F, G. But for lesson 8, we are going to look just until E. For question F and G, we are going to look them in the next lesson, lesson 9. Jadi untuk pelajaran kali ini, muka surat 14 dan 15, writing, penulisan, terdiri daripada 7 soalan A, B, C, D, E, F, G. Tapi untuk pelajaran ke-8, pelajaran kita dalam video ni A sampai E sahaja. F dengan G kita akan lihat dalam pelajaran seterusnya, pelajaran ke-9 ya. Jadi mari kita mulakan pelajaran dengan melihat kepada learning focus dahulu. Let's look at learning focus first. Writing an email. Menulis sebuah email. Learning focus. Tumpuan pembelajaran. Using abbreviations. Menggunakan singkatan. We often use abbreviations in notes and postcards. Kita selalunya menggunakan singkatan di dalam nota ataupun postcard. These are the most common. Berikut adalah singkatan-singkatan yang paling biasalah kita lihat. Morning and afternoon. AM and PM. Jadi ini digunakan untuk menunjukkan waktu lah, jam ya. Kalau pagi kita guna AM kan. Dan petang kita guna PM. People's titles. Gelaran kepada orang lah. Mrs, Puan, Mr, Encik, Miss, Cik dan Miss. Apa beza Miss dengan Miss nanti kita lihat ya. Kemudian DR, singkatan kepada doktor. Baik, berbalik kepada tadi beza Miss dengan Miss. Miss tu a young unmarried woman who is in her 20s or even younger. 2 conditions involved. Jadi Miss yang MISS, sebutan Miss, merujuk kepada young unmarried woman. Gadis muda yang belum berkahwin, in her 20s, umur lingkungan 20-an, or even younger, ataupun lebih muda. Dengan 2 syarat lah, 2 conditions. She has never gotten married, tak pernah berkahwin. She is very young, sangat muda, below 25, bawah 25 tahun. Baik, Miss pula, sebutan dia Miss, Z Miss. She is over 25 and either unmarried or divorced. Jadi Miss ni secara ringkasnya untuk wanita yang berumur lebih 25 tahun, tidak bersuami sama ada belum berkahwin, unmarried, belum berkahwin, ataupun telah bercerai, divorced. Baik, yang tu secara ringkas lah. Next, ordinal numbers. Tens, 14s. Ordinal numbers ni adalah kedudukan lah. Pertama, kedua, ketiga, ke-10, ke-40. Next, part of the language. Sebahagian daripada bahasa. For example, EG. EG stands for example. Contohnya adalah EG. EG itu maksudnya for example, bermaksud contohnya. Etc. ETC. ETC itu singkatan kepada etc. bermaksud dan lain-lain. Ataupun dan sebagainya.
IE stands for that is to say. That is to say maksudnya lah. Okay, contoh ayatnya. He is a government officer, that is to say a civil servant. Beliau ialah seorang pegawai kerajaan. Maknanya beliau seorang kaki tangan kerajaan. Now moving on. Some countries, sesetengah negara, for example USA, United States of America, Amerika Syarikat, UK, United Kingdom, UAE, United Arab Emirates. Next, in addresses, di dalam alamat. For example, RD Road, AVE Avenue, ST Street. So dalam bahasa Melayu semua ni adalah jalan, lorong dan sebagainya. Let's move on to A. Rewrite the sentences below with abbreviations in your notebooks. Tulis semula ayat-ayat di bawah ni dengan menggunakan singkatan di dalam buku tulis anda. Jadi lihat ayat-ayat di bawah ni, jika ada perkataan yang boleh kamu singkatkan, abbreviation tu, kamu kena singkatkan. 1. I look like my mother's side of the family. That's to say, my grandmother, my aunt and my cousins. Saya mirip kepada keluarga sebelah mak saya, maksudnya nenek saya, makcik saya dan juga sepupu saya. 2. It's mum's 35th birthday next week. Minggu hadapan adalah hari lahir ke-55 emak. Carol lives in the United Arab Emirates. Carol tinggal di Emirat Arab Bersatu. Please bring food. For example, fruit, sandwiches or hot dogs. Tolong bawa makanan. Contohnya buah-buahan, sandwich dan juga hot dog. I'm seeing Dr. Andrews at 4 o'clock in the afternoon. Saya akan berjumpa dengan Dr. Andrews pada pukul 4 tengah hari ataupun 4 petang. Mr. Jones says lessons start at 8:45 in the morning. Encik Jones kata bahawa pelajaran bermula pada pukul 8.45 pagi. 62 Greendale Street, London, United Kingdom. 62 Jalan Greendale, London, United Kingdom. Buses leave at 10 in the morning, 11 in the morning, 12 in the morning, etc. Bas-bas akan bergerak pada pukul 10 pagi, 11 pagi, 12 tengah hari dan sebagainya. B. Read the writing task below and answer the questions. Baca tugasan di bawah dan jawab soalan-soalan berikut. You are preparing for a special family occasion. Kamu sedang membuat persediaan kepada sebuah majlis keluarga yang istimewa. Write an email inviting one of your relatives to the party. Tulis sebuah email untuk menjemput salah seorang daripada saudara mara kamu untuk ke jamuan tersebut. In your invitation, you should, dalam jemputan kamu tu, kamu perlu say what the invitation is for. Nyatakan jemputan itu untuk apa. Say when the party is. Nyatakan bila jamuan tu. Say who is coming. 35 to 45 words. Nyatakan siapa lagi yang akan datang ke jamuan tersebut. 35 hingga 45 patah perkataan. Okay, so the question 1. What do you have to write? Maksudnya dia tanya kamu kena tulis karangan kamu ni apa dia formatnya. Surat ke? Nota ke? 2. Who will read it? Siapa yang akan membacanya? 3. Why are you writing? Apa sebab kamu menulis? C. Read the example email and underline the abbreviations. Baca contoh email dan gariskan
singkatan yang digunakan. Hi Uncle Sam, hi Pakcik Sam. How are you? Apa khabar? We are having a surprise party on Saturday 11th April at 6 p.m. because it's Dad's 50th birthday. Kami akan mengadakan jamuan mengejut pada hari Sabtu 11 April pada pukul 6 kerana ia adalah hari kelahiran ayah kami. Can you come? Bolehkah awak datang? All the family are coming as well as Dad's friends. Semua ahli keluarga yang lain akan datang, termasuk juga kawan-kawan ayah. I hope you can come too. Let me know. Saya harap pakcik dapat datang juga. Nanti beritahu saya kata putus pakcik. Love, Rashida. Yang benar, Rashida. D. Read the example email again and tick the things Rashida has included. Jadi kamu kena baca semula contoh email tadi dan kamu tandakan jika item-item di bawah ni ada dalam email Rashida tadi tu. 1. A greeting. Sapaan. Greeting tu apa? Macam hi, hello dan sebagainya. The reason for the party. Sebab atau tujuan mengadakan jamuan tersebut. The time the party starts. Masa jamuan itu akan dimulakan. The date of the party. Tarikh bila jamuan itu akan diadakan. Details about the food. Maklumat-maklumat tentang makanan yang akan dijamukan. Told the reader to keep a secret. Minta supaya pembaca untuk merahsiakan. Ask the reader to reply to the invitation. Meminta pembaca untuk membalas jemputan tersebut. Informal expressions. Ungkapan-ungkapan yang tidak rasmi. Jadi kamu baca baliklah email tu, agak-agak rasmi ke tak rasmi? Lihat ayat yang digunakan. Okay, moving on to E. Match the items to make a plan. Jadi rujuk balik contoh email tadi. Lepas tu padankanlah 1, 2, 3, 4, 5 tu kepada ataupun E ataupun F. Contohnya 1 tu greeting, sapaan. Email tu, sapaan dia pakai apa? Padankanlah. Kemudian number 2, paragraph 1, perenggan pertama. Apa yang dilakukan oleh penulis dalam perenggan pertama, paragraph 1 tu. Jadi kamu padankan. 3, paragraph 2. Paragraph 3, paragraph 4 and 6, signing off. Signing off tu maksudnya bila kamu nak tamatkan surat ataupun email kamu tu lah. Contohnya yang benar. Lepas tu kamu sign ataupun kamu tulis nama kamu. Okay, itulah signing off. Okay, padankan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni kepada A, B, C, D, E, F. A. Give the reason why you are writing. Memberi sebab kenapa kamu menulis. B. Love, Rashida. C. Ask the reader to reply to your invitation. Meminta supaya pembaca untuk balas jemputan kamu. D. Ask about the reader. Bertanyakan khabar pembaca tu. E. Hi Uncle Sam. Hi Pakcik Sam. F. Give more details about the party. Memberikan lebih maklumat tentang jamuan tersebut. Jadi untuk lesson 8 ni, pelajaran ke-8 setakat ni dulu, setakat E dulu. So cuba jawab dulu. Selamat menjawab. You can try to answer. See you again in the next video. Jumpa lagi dalam video yang akan datang. Selamat menjawab. Terima kasih. All the best in answering the questions. Thank you.